Tumpuan aksi pembuka tirai Liga Super antara lain terarah pertembungan Derby Lembah Kelang KL City FC menentang Selangor FC di Stadium KLFA Ceras di mana selain menentukan Raja Lembah Kelang, pertembungan ini menarik untuk disaksikan memandangkan Selangor FC gagal mencipta kemenangan daripada 4 pertemuan terakhir bertemu KL City FC musim lalu. Ini juga menjadi ujian pertama buat Michael Fastenbender selepas dilantik selaku jurulatih Selangor FC dan beliau diperkuatkan dengan beberapa import baru seperti Huri Kayon, Yazan dan Baha Abdul Rahman sudah pasti ditagih untuk menjelmakan langkah kanan buat peminat Selangor FC musim ini. Let's say more or less maybe, yeah, but the last season, the history, the past doesn't count. So it's a totally new team. How these 4 defeats was happened, unlucky for us, was happened last season. But again, we had many new players, so they don't know about these last matches. So we focus on the future. We want to play and build a good future for the Selangor. So we don't look back. That's the reason why, for me, it's no revenge, but we want to be a good start. We need a good start for Selangor. That's the focus for us. So we hope for a good performance and 3 points in Cheras. So what do you expect? What do you expect from KL side? Yeah, for me, KL, I expect a KL performance against us, like in the second half. They show in the match with JTT. In the second half, they show a good performance. They fight against JDT. They create some chances, and they show a much better performance than in the first half. So I expect KL will doing like in the second half, and we be prepared for this challenge. Ini antara wajah baru yang membarisi skuad The Red Giants untuk musim ini, antaranya Sam Somerville yang sebelum ini berkhidmat untuk Penang FC, Yazan Al-Arab sebelum ini beraksi di saingan Liga Jordan untuk klub Al-Wadad, manakala Baha Abdul Rahman beraksi untuk Sahab SC. Okey. Siapa nak mula dulu dong? Kita excited lah nak Betul. sembang Zul ni, tiba-tiba Excited saja ni. excited. Okey, menjelang minggu pertama Liga Super pada 4 Mac ini, kita bersama dengan Zulhalmi Zainal Azam untuk merungkai persiapan pasukan-pasukan dan peluang mereka musim ini. Okey Zul, macam yang Zul dah laporkan tadi, berdepan dengan KL ni memang Selangor agak struggle sikit, bukan sikit lah, banyak jugalah struggle mereka pada musim lepas. So, untuk musim ini, adakah Coach Michael kita boleh katakan bermain psikologi untuk perlawanan menentang KL ni? Macam mana tu Zul? Nampak macam tu lah Dayang, sebab apabila pasukan Selangor gagal untuk mencipta kemenangan dalam 4 perlawanan terakhir musim lalu, nampaknya beliau cuba merendah diri melihat kepada KL City yang ketika ini hadir dengan reputasi selaku juara Piala Malaysia 2021. Mungkin saya boleh recap balik keputusan-keputusan pada musim lalu di mana mereka seri 2 kali dalam aksi Liga Super bertemu KL City dan tewas dalam aksi Piala Malaysia yang membawa pada penyingkiran mereka di peringkat suku akhir ketika itu 2-0 dan juga 1-0, dan situasi itu menggambarkan bahawa mereka datang ke Ceras untuk aksi Derby Lembah Kelang kali ini dengan berhati-hati supaya badi kekalahan ataupun badi tak menang itu dapat dihapuskan kali ini. Dan saya melihat sekali lagi, ya, perang psikologi cuba dimainkan oleh Michael Fastenbender. Okey, perang psikologi ya. Tak start lagi dah ada dah psychological war ni. Okey, boleh saya tanya soalan? Boleh, Cepat bang. Mengikut senarai Zul, ada lebih kurang tidak 8 pemain baru dibawa masuk. Almost 8. Yep. Di mana ataupun siapa pemain yang dilihat memberikan impak yang sangat-sangat besar pada perjalanan pasukan Selangor pada musim ini? Saya memilih Fazli Mazlan. Kenapa? Bekas pemain JDT, beraksi bersama Sri Pahang FC musim lalu secara pinjaman. Beliau, saya percaya akan menjadi pemain yang mencuri perhatian dan pemain yang akan membantu Selangor musim ini.
kita tahu saban tahun Selangor FC dikritik, dikecam oleh peminat sendiri di posisi pertahanan kiri yang gagal menghadirkan seorang pemain yang boleh meimbangi orang kata pasukan, di mana pada musim lalu mereka mengharapkan pada mulanya pemain Dinesh, tetapi Dinesh mengalami kecederaan ligamen lutut ACL sebelum tempat itu cuba diisi oleh pemain muda seperti Ahmad Zikri, Azrin Afiq, tetapi juga gagal mengimbangi posisi-posisi lain sebelum mereka mendapat ataupun mencari formula yang terbaik menggunakan Jordan Aimbila. Okey, pemain ini berjaya merealisasikan hasrat itu dan orang kata boleh mengimbangi, tetapi Jordan Aimbila adalah pemain yang berada dalam skuad Selangor FC 2. Jadi kehadiran Fazli Mazlan dan saya rasa beliau mampu mengukuhkan lagi benteng pertahanan terutama di posisi pertahanan kiri yang sebelum ni saya sendiri berasakan lubuk kepada skuad Selangor FC. Jadi dalam arti kata lain awak memilih Jordan dan juga Fazli Mazlan. Fazli Mazlan. Betul Yep, Jordan akan bermain untuk Selangor FC 2. Okey. Menguruskan persepsi penyokong Selangor kerana musim lalu intipati utama adalah kegagalan pemain import sebenarnya menjalankan tugas dengan baik. Itu antara faktor yang paling utama dalam kelompok 3 faktor yang boleh diletakkan kegagalan Selangor. Anda melihat senario ini? Ya, betul. Sebab itu mereka tukar salin kulit. Tiada lagi DNA Jerman pada musim ini. Di mana tahun ini mereka menggunakan DNA Arab campur Brazil. Di mana Panjang nak sebut tu. Panjang. Dan saya lihat, okey, apa yang kita boleh katakan untuk kehadiran Yazan Al-Arab dan juga Baha Abdul Rahman, mungkin tidak ramai yang mengenali pemain ini, tetapi dua pemain ini cukup cemerlang dan menunjukkan aksi yang baik ketika peranan persahabatan ataupun aksi menentang skuad Harimau Melaya, di mana kedua pemain ini adalah tunjang utama kekuatan pasukan negara mereka. Baik. Dan bagi Kayon dan juga Hyuri, saya melihat reputasi mereka kurang baik. Datang daripada Thai League 2, seperti Kayon, mungkin tidak menunjukkan orang kata tidak sesuai dengan reputasi Red Giant selaku juara 33 kali Piala Malaysia, tetapi dua pemain ini dalam aksi terakhir pramusim bertemu Melaka cemerlang dengan masing-masing menjadikan gol. Selalunya prediction Zul ni menjadi tau. Betul. So kita nak tengoklah menjadi ke tak berdepan dengan KL nanti. Speaking of KL Zul, sempat tak bertemu dengan Boyan Hodak? Tanya apa-apa updates ke apa? Ada tak? Okey, sudah pasti untuk menghangatkan lagi pertemuan Derby Lembah Kelang ni, kita juga mendapatkan Boyan Hodak untuk melihat bagaimana kebangkitan yang akan dilakukan selepas mereka tewas kepada JDT dalam aksi Piala Subangsih tempoh hari. Dan ini dia reaksi daripada Boyan Hodak. Yeah, it will be first real match. We know that this is derby, this is important. Also one of the matches where I don't need really much to motivate players. They will be motivated to play good game. It will be tough. Selangor is a good team, one of the best in Malaysia. So we saw their matches in preparation. We know roughly how they play. So now the only thing is how players will perform on the field at that moment. But in last 4 match, last year Selangor failed to win against KL. So do you think it will be KL side this time? Look, this is good thing, but this is past. This is last year. This season is new season, and I think that we need to forget all of this, and we just need to focus on that match as a new game. But in psychology part, maybe it will be advantage for you. Or maybe pressure for them, but advantage for us as a confidence, yes. But I think that boys now understand, especially after this game, they understand where was mistakes, and we will try to change these things for the Selangor game. Okay, coach. Will you change your lineup? I mean, big changes you can see for this match. Maybe we'll have few changes, not really big changes, but this all depends who will be ready. Rommel will be ready for game, or because doctor now give green light before the match in Johor, doctor didn't allow him to play. So now he allowed that he start normal training, and just we will see if he's ready for a match. So if he came in, this will be a big boost for us. Except these other players here and there, maybe will be 1 or 2 changes, and mostly that's it. Because we don't have a really big squad that we can change. Okey. Untuk KL City ni kan, Selangor menariklah bakal kita saksikan nanti. Tapi selain Selangor, mereka juga akan bertemu dengan JDT. Betul. Akan bertemu dengan Kedah, akan bertemu dengan Melaka. So, untuk pasukan KL ni, adakah kita boleh katakan bahawa permulaan yang berliku, yang challenging, yang mencabar?
Untuk pasukan KL. Saya nak mention dulu pasal pasukan Selangor tu. Menarik juga Dayang kerana cabaran utama Selangor berdepan dengan pasukan-pasukan handalan. Jadi misi utama permulaan langkah kanan itu harus bermula dengan KL City, dan KL City juga sudah pasti mahu menebus kata apa? Rasa kedukaan lah apabila tewas kepada JDT tempoh hari. Dan mungkin kalau kita melihat, ini dia perlawanan yang akan dilalui bagi pasukan KL City, di mana mereka akan memulakan aksi bertemu Selangor FC sebelum bertemu Kedah, dan seterusnya akan berdepan dengan aksi Piala FA bertemu Langkawi City FC. JDT dan Melaka menanti dalam perlawanan seterusnya. Jadi kita lihat pasukan KL City juga berdepan dengan situasi yang sama seperti pasukan Selangor, di mana mereka berdepan dengan lawan-lawan yang kuat. Jadi seperti saya katakan, untuk pertemuan dengan Selangor ini, mereka harus mengutip 3 mata penuh, memandangkan aksi yang berliku menanti dalam perlawanan seterusnya. Kalau kita lihat aksi Piala Sumbangsih tempoh hari, ada beberapa muka baru yang masih lagi struggle untuk KL City mempamerkan aksi yang terbaik. Saya tertarik kerana saya jangkakan sebenarnya adik-beradik Lambert ni akan menjadi tumpuan, kerana pada perlawanan tempoh hari, pada perlawanan Piala Menteri Wilayah, saya lihat ada sinar sebenarnya untuk kedua-dua ni. Ryan Lambert, saya boleh dikatakan 10 daripada 10. Sebab saya rasa dia merupakan calon yang terbaik untuk posisi tengah skuad negara sekalipun. Okey. Tetapi untuk Declan Lambert, saya rasa dia masih dalam proses menyesuaikan diri. Okey. Terutamanya di posisi pertahanan kiri. Beliau agak dibebani dengan apa yang ditinggalkan oleh Daniel Ting sebelum ini, yang beraksi agak baik selepas kembali dalam Liga Malaysia. Untuk Declan, seorang pemain yang memang boleh bermain di posisi pertahanan kanan dan juga kiri, tetapi beliau merupakan seorang pemain yang menggunakan kaki kanan. Jadi apabila menggunakan seorang pemain yang menggunakan kaki kanan dan beraksi di posisi pertahanan kiri, saya nampak agak sukar, dan disebabkan itu beliau dilihat kerap ataupun menjadi lubuk kepada pasukan JDT ketika aksi Piala Subangsih. Mudah bagi Arif Aiman untuk berdepan dengan Declan Lambert, dan saya rasa pengganti beliau adalah Nabil Hakim, dan ketika ini mungkin Nabil merupakan bekas pemain PJ City yang pernah mewakili skuad bawah 19 tahun negara, mungkin boleh dipertimbangkan di posisi pertahanan kiri untuk pertemuan menentang Selangor FC. Jadi untuk Declan dan Ryan, dua gandingan yang boleh dikatakan agak baik dan mampu untuk membawa KL City lebih baik pada musim ini. Satu kejuaraan untuk KL City musim ini? Saya melihat untuk Liga Super datang sebagai juara Piala Malaysia mungkin di kedudukan keempat yang terbaik. Alright, okey. Ada apa-apa lagi Zul nak tambah? Saya ingin melihat satu persembahan yang baik daripada Selangor FC dan juga KL City. Dan apa yang saya ingin katakan untuk Selangor FC adalah tak ada lagi orang kata falsafah trust the process. Ini merupakan musim ketiga di bawah seliaan Michael Fastenbenner. Jadi perlu ada yang positif daripada Selangor FC. Mungkin Nafizal melihat bagaimana sasaran yang harus diletakkan oleh Selangor FC. Adakah mereka perlu berada di kedudukan 2 terbaik untuk ke pentas Asia? Saya? Yep. 3 terbaik. 2 terbaik. Untuk Selangor FC? Yap. Perlu berada dalam kedudukan 3 terbaik. Okey. Untuk KL, saya rasakan dalam kelompok 5 terbaik. Itu sasaran yang realistik pada saya. Okey. Okey? Alright. Okey, kita akan jumpa di office banyak hari lagi. Jadi jangan tanya banyak soalan. Okey. Terima kasih banyak Zul. Sama-sama. Terima kasih, Zul. Thank you Dayan, thank you Hafizal. Baik, terima Okey. kasih Zul.